Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yunsa. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na wanfa' bina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Allahumma 'allimna ta'wil al-Qur'an wa barik fina wanshur minna. Allahumma zidna 'ilman wa fiqhan, amma ba'd. Kita sambung pengajian kita daripada kitab Mukhtasar Sahih al-Bukhari lil Hafiz Az-Zabidi. Kita masuk kepada kitab baru, iaitu kitab Sadaqatul Fitr, ataupun masih lagi lah dalam kitab zakah, dan kita akan habis di penghujung kitab zakat. Di dalam ni diletak dalam kitab yang baru, iaitu kitab Sadaqatul Fitr. Sadaqatul Fitr ini maksudnya kitab yang berkaitan dengan zakat fitrah. Kitab yang berkaitan dengan zakat fitrah. Orang Melayu dia zakatul fitr ataupun sadaqatul fitr merujuk kepada buka puasa al-fitr, itu maksudnya berbuka puasa kan. Tapi dalam bahasa Melayu kita sebut zakat fitrah ni kan, bila disebut zakat fitrah dia confuse sikit kan. Sebab fitrah ni ada banyak maksud kan. Di dalam Quran sebut fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitratallah kat situ maksudnya kejadian kan. Kejadian ciptaan Allah. Itu masuk fitrah kan. Dalam hadis disebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak tu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah tu ada banyak maksud lah dalam hadis tu kan. Ada yang maksud dia merujuk kepada kejadian juga kan, asal kejadian, ataupun ada yang mentafsirkan fitrah itu sebagai Islam dan sebagainya kan. Tapi zakat fitrah tu tak ada kaitan lah dengan kejadian tu kan, ataupun yang disebut sebagai fitrah yang dalam hadis ataupun dalam ayat Al-Quran tu dia tak ada kena-mengena. Tapi sebab dah disebut zakat fitrah, dah ada confuse sikit. Dia zakatul fitr maksudnya zakat yang berkaitan dengan buka puasa kan. Jadi sebab zakat itu menjadi wajib pun adalah disebabkan dengan al-fitr, iaitu berbuka puasa. Cuma yang dimaksudkan dengan al-fitr di sini adakah raya tu? Sebab raya puasa tu disebut sebagai Idul Fitr. Raya fitr maksudnya raya hari berbuka puasa. Selama-lamanya tak ada puasa dah lah pada siang hari. Adakah itu yang dimaksudkan dengan al-fitr pada perkataan zakatul fitr tadi tu? Ataupun al-fitr itu merujuk kepada berbuka puasa kan? Berbuka puasa yang ada pada bulan Ramadan. Maksudnya bila saja terbenam matahari kita berbuka kan? Asbahna muftirin. Bila saja terbenam matahari kita menjadi orang yang berbuka puasa kan. Besok bila siang hari balik, bila terbit fajar kita puasa balik. Jadi al-fitr kat situ ada dua maksud lah. Sama ada merujuk kepada raya ataupun merujuk kepada buka puasa. Kita sebut ni sebab dia ada kena-mengena dengan perbahasan hukum juga kan. Okay. Jadi ulama sepakat zakat fitrah tu, kita sebut zakat fitrah lah, dia adalah disebabkan dengan al-fitr ataupun berbuka puasa tadi tu, ataupun raya tadi tu. Cuma bilakah waktu wajib kan? Waktu wujub, waktu wajibnya tu bila kan? Di sini ada dua pendapat. Jadi pendapat yang pertama yang mengatakan dia bermula wajibnya bila saja terbenam matahari, ghurubus syams. Bila saja terbenam matahari pada puasa yang terakhir, Ramadan terakhir,
katakanlah 30 Ramadan ataupun 29 Ramadan, itu yang last kan. Yang pada keesokannya adalah raya. Jadi terbenam matahari pada hari puasa yang terakhir ataupun akhir Ramadan, maka bermulalah waktu wajib zakat fitrah. Ini satu pendapat. Ini pendapat ni dipegang oleh mazhab Syafi'i, ataupun disebut pendapat Imam Syafi'i qaul jadid dia, pendapat baru Imam Syafi'i. Juga pendapat Imam Ahmad, Imam Malik menurut satu riwayat, mereka mengatakan bermula wajib membayar zakat fitrah itu bila saja terbenam matahari pada akhir Ramadan malam, belum raya lagi. Maksudnya kita kata malam raya. Malam raya tu dia orang kata dah start. Ni satu pendapat lah, itu pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Dah start dah, maksudnya wajib membayar zakat fitrah. Awal wajib dia tadi start dekat situ kan. Pendapat yang kedua mengatakan waktu wajib zakat fitrah tadi tu bila saja terbit fajar raya pertama. Tak ada raya pertama, terbit fajar hari raya kan. Dia tak ada raya pertama, raya kedua, sehari tu je lah kan. Terbit fajar Idul Fitri, raya, hari raya. Maksudnya terbenam matahari Ramadan terakhir tadi tu belum lagi bermula waktu wajib menurut pendapat yang kedua ni. Dia tak wajib lagi, dia kata. Nanti terbit fajar, bila masuk subuh barulah start waktu wajib dia kan. Ini pandangan disandarkan kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam satu riwayat, dan juga pendapat yang disandarkan kepada Imam Syafi'i qaul qadim dia. Jadi ada dua ijtihad Imam Syafi'i. Yang qaul qadim dia mengatakan bila saja masuk waktu subuh raya tu, raya puasa tu, barulah bermula waktu wajib. Dia punya qaul jadid dia belum, sebelum tu lagi terbenam saja matahari dah start wajib membayar zakat fitrah. Dia dah start masuk waktu wajib dia lah. Mereka yang dua pendapat ni dia ada dua alasan je lah. Kita yang pertama yang mengatakan waktu wajib tadi tu bermula bila saja terbenam matahari, mereka menganggap ataupun menilai zakat fitrah itu sebagai tuhratus shaim. Maksud ni penting lah. Ini menjadi sebab, antara sebab mereka khilaf. Pendapat ni, golongan ni mengatakan zakat fitrah tu apa maksud dia? Maksud dia adalah tuhratus shaim. Dia membersihkan dosa-dosa orang yang berpuasa. Macam zakat harta, dia membersihkan harta kita. Jadi zakat fitrah ni mereka kata dia bukan bersihkan harta, sebab dia wajib juga ke atas orang yang tak ada harta kan. Tapi dia membersihkan ibadah puasa daripada sebarang kekotoran, tuhratus shaim. Jadi disebabkan dia membersihkan ibadah orang yang berpuasa, bila puasa berakhir, terbenam matahari Ramadan terakhir tu, habis dah puasa, tak ada dah puasa. Habis saja puasa, dia kata bila saja berakhir puasa, maka bermulalah proses pembersihan dia tadi tu kan. Tuhratus shaim. Makna ni mereka ambil daripada hadis-hadis lah yang berkaitan dengan zakat fitrah. Jadi mereka simpulkan, dia kata zakat fitrah ni dia punya roh dia ataupun objektifnya untuk membersihkan ibadah puasa. Jadi sinonim bermula waktu wajib kalau dia membersihkan ibadah puasa tadi bila berakhirnya puasa. Adakah puasa berakhir bila masuk subuh hari raya? Tak. Dia berakhir masa maghrib tadi dah. Habis je, masuk je maghrib, habis dah puasa, sudah tiada puasa lagi lah. Jadi dia kata di situ bermula waktu wajib membayar zakat fitrah tadi. Pandangan yang kedua yang mengatakan waktu wajib zakat fitrah tadi tu bermula bila saja terbit fajar raya puasa kan. Mereka menilai zakat fitrah itu sebagai apa? Ibadah yang berkaitan dengan raya, qurbah tata'allaq bi yaumil 'id, qurbatu yaumil 'id. Dia adalah ibadah yang berkaitan dengan hari raya. Jadi kalau dia berkaitan dengan hari raya, takkanlah dia disyariatkan sebelum hari raya. Kan? Mestilah dia disyariatkan pada hari raya. Bila hari raya bermula? Hari raya mestilah mula subuh kan. Takbir itu cerita lain lah. Cuk, takbir malam raya belum raya kan. Nama pun hari raya, adakah hari raya bermula pada waktu malam? Mestilah siang kan. Yang itu pra.
Pra-raya kan. Melayu dia ada pra-raya, dia ada pasca-raya. Lepas raya tu ada lagi kan. Jadi kalau dia adalah ibadat yang berkaitan dengan Idul Fitr, maka sepatutnya ia disyaratkan bila bermula hari raya Idul Fitr. Bila bermula hari raya Idul Fitr? Fajru yaumil Id, pada subuh tu kan. Jadi dia kata subuh lah mula waktu wajib dia. Dia khilaf tak berapa nak besar sangat, tapi dia ada kaitan dengan beberapa masalah lah fiqh. Contoh, kalau baby baru lahir, dia lahir ngam waktu terbenam matahari, hari terakhir Ramadan tu, 30 Ramadan ke ataupun 29 Ramadan, masuk je waktu buka puasa, dia pun lahir. Tu macam mana tu? Dia nak kena bayar zakat fitrah tak? Maksudnya ayah dia perlu bayar zakat fitrah untuk dia sebab dia dah hidup kan? Dia lahir waktu tu. Sama juga dengan orang yang dia meninggal waktu tu. Orang yang meninggal, orang yang hidup dah, masuk je maghrib puasa terakhir tu, maknanya hari berbuka terakhir tu dia meninggal, dia tak sempat raya kan, dia meninggal malam raya dia meninggal. Adakah wajib ke atasnya zakat fitrah? Ini di isu dia. Jadi yang mengatakan waktu wajib zakat fitrah itu bila saja terbit fajar, maka tak wajib ke atas dua golongan ni, tak wajib zakat fitrah ke atas mereka, melainkan bila yang baby tadi tu sempat lah, bila dia sempat raya besok. Kalau tak sempat, dia meninggal pula kan, contohnya kan. Kalau yang mengatakan bermula waktu wajibnya maghrib, dia dah sampai waktu wajib kan, maka dua golongan tadi tu wajib ke atas mereka zakat fitrah, walaupun bukan mereka yang membayar kan. Zakat fitrah tadi tu kan, dia bezalah pula dengan zakat harta. Wajib zakat harta ke atas seseorang, maka orang tu wajib mengeluarkan zakat daripada harta. Zakat fitrah dia tak macam tu. Dia wajib ke atas semua, tapi siapakah yang membayar? Yang membayar ini hanya pihak-pihak tertentu saja, penanggung saja, penanggung keluarga saja yang membayar zakat fitrah. Dia tak terpakai dalam semua keadaan. Maksudnya kalau suami tadi tu dia memberi nafkah kepada anak dan isterinya, adakah setiap masa dia kena bayar zakat fitrah untuk isterinya? Sini ada perbahasan dalam kalangan ulama. Dia tak sama macam zakat, dia tak sama macam nafkah. Dia dalam semua keadaan, semua hal, dia wajib hukumnya memberi nafkah kepada keluarga di bawah tanggungannya. Tapi berbeza dengan zakat fitrah tadi tu, sebab dalam fiqh mereka ada bahaskan bagaimana kalau isterinya seorang hamba, amah dan suaminya seorang yang tidak berkemampuan untuk membayar zakat fitrah bagi pihak isterinya. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah bagi pihak isterinya? Dia kata majikan isterinya yang membayar zakat fitrah bagi pihak isterinya, walaupun dia ada suami tapi suaminya tidak berkemampuan. Dan ada pendapat yang mengatakan perempuan yang berkemampuan, maka dia sendiri kena bayar zakat fitrah dia bukan suami dia sendiri kena bayar zakat fitrah dia. Dia ada beza pula dengan nafkah. Dan ini pandangan yang dipilih oleh ramai juga tokoh-tokoh kemudian, antaranya Dr. Yusuf Qaradawi. Di pandangan disandarkan kepada mazhab Hanafi, dia dipilih pandangan tu, dia kata untuk melatih kaum wanita supaya menderma. Tapi kalau nak kira perempuan ni rajin dah derma kan. Orang lelaki payah sikit kan. Nak kira-kira macam tu lah sebenarnya, perempuan ni rajin derma kan. Tapi nak beritahu adalah pandangan dan pendapat begitu kan. Itu waktu wajib bagaimana kalau zakat fitrah tadi tu dibayar sebelum tiba waktu wajib? Sini ada perbahasan. Ada pendapat yang keras tu yang mengatakan tak boleh awal, tak boleh lewat, mesti dibayar pada waktu wajib. Dia kata kalau bayar awal macam kau solat sebelum masuk waktu. Ada yang mengatakan begitu kan. Dalam perbahasan fiqh ada ulama yang cakap macam tu kan. Dia kata kalau kau bayar awal daripada waktu wajib, macam kau solat zuhur belum masuk waktu zuhur, boleh tak? Tak boleh. Bid'ah kan. Dia kata samalah juga.
Yang mengatakan tak macam tu, dia lain sebab tak sama zakat dengan solat. Solat ibadah mahdhah, tak ada manfaat langsung pada solat tadi tu, manfaat dunia tak ada. Orang bahas manfaat solat dari segi kesihatan, itu faedah tu ada ke tak ada ke, tak berkait dengan hukum wajib solat. Tapi yang zakat ni dia ada manfaat dunia, yang mana manfaat dunia tu dia memberi kesan pada hukum zakat. Dia tak samalah dengan solat. Dia bukan ibadah mahdhah, tapi dia ibadah fiha makna duniawi, ada masuk dunia kat situ kan. Ada manfaat duniawi kat situ kan. Dia harta ada kat situ. Jadi disebabkan itu mereka ada pandangan lain. Jadi pandangan yang disandarkan kepada 4 mazhab tadi tu, walaupun dalam 4 mazhab tu ada yang pakai pandangan yang saya sebut tadi tu, tapi dalam 4 mazhab tadi tu mengatakan boleh bayar awal. Sebab zakat sendiri pun, zakat harta boleh bayar awal sebelum sebelum haul, sebelum cukup haul boleh dibayar zakat harta. Jadi dia kata kalau boleh dibayar zakat harta itu sebelum cukup haul, cukup syarat iaitu haulnya, maka sama jugalah dengan zakat fitrah tadi yang mereka samakan. Dalam sirah Rasul, Abbas bin Abdul Muttalib dia bayar zakat 2 tahun kan. Nabi ambil kutip ataupun terima zakat daripada Abbas untuk 2 tahun kan. Tahun tu dengan tahun depan. Jadi bila tahun depan tadi tu dia dah tak payah bayar zakat sebab dia dah bayar awal setahun, dia dah advance. Aduan kalau ikut cerita piramid aduan, bayaran aduan dia dah buat kan. Dia dah bayar advance. Jadi bila orang kan kita ada baca sebelum ni, sahabat mengadu hantar report kepada Rasulullah, Abbas tak bayar zakat. Nabi kata yang pasal Abbas tu dia dah bayar awal, yang itu aku tanggung sebab dia sudah bayar zakat awal. Jadi tahun yang sepatutnya dia bayar zakat tu dia dah tak payah bayar sebab dia dah bayar awal. Mana boleh dibayar awal zakat tadi tu sebelum cukup haulnya. Maka begitu jugalah keadaannya dengan zakat fitrah, boleh juga dibayar awal. Okay, kalau boleh bayar awal ni bilanya awal tu kan. Okay. Pendapat yang macam agak ketat dekat sini Maliki dengan Hambali yang mengatakan boleh bayar awal tu sehari 2 hari macam tu je lah kan. Paling lama pun mereka mengatakan 15 hari kan, ataupun setengah Ramadan, setengah terakhir, separuh terakhir daripada bulan Ramadan. Itu paling awal mereka mereka benarkan. Ini pendapat yang disandarkan kepada mazhab Maliki dan juga Hambali. Tapi mereka rata-rata mengatakan boleh awal sehari 2 hari macam tu ataupun 3 hari, sebab itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi asar yang disandarkan kepada para sahabat pada zaman Nabi, sebahagian sahabat mereka bayar zakat fitrah ni 2-3 hari sebelum hari raya. Jadi itu yang menjadi amalan mereka, itu menjadi pegangan mereka. Awal lagi daripada tu mereka tak benarkan. Ada pendapat yang disandarkan kepada mazhab Syafi'i, dia boleh awal. Bila saja masuk bulan Ramadan, puasa pertama dah boleh bayar zakat fitrah. Itu pendapat yang disandarkan kepada mazhab Syafi'i. Sebab dia kata zakat fitrah tadi tu wajib dengan sebab 2, puasa dan juga dengan buka puasa. Ada 2 tu sebab. Kalau salah satu daripada 2 sebab ni ada pada kita, maka kita sudah boleh membayar zakat. Jadi bila kita puasa saja pada siang hari pertama Ramadan, maksudnya kita dah masuk kepada, kita ada sebab untuk bayar zakat fitrah, maka boleh bayar zakat fitrah. Sebab tu kita kat sini macam tu pengamalan ni, masuk saja Ramadan dah resit boleh dikeluarkan dah lah kan, dah boleh bayar awal macam tu kan. Sebahagian ulama yang mutaakhir ni mereka tarjihkan pandangan pandangan Syafi'i tadi ni kerana ada maslahat bagi pihak yang mengagihkan zakat, pihak yang mengumpul dan mengagihkan zakat. Kalau dalam kampung yang kecil, eloklah dipakai pandangan yang
pandangan yang memendekkan tempoh bayaran tadi tu. Maksudnya seminggu ke ataupun 2 minggu ke ataupun sehari, 3 hari ke sebelum nak raya baru boleh bayar zakat. Itu kalau dalam komuniti yang kecil. Tapi kalau dalam komuniti yang besar, negeri ataupun negara yang menguruskannya, kalau kita letak tempoh je macam tu, dia kalut kan. Nak kumpul harta zakat, kemudian nak agihkan lagi, lama sok dah habis dah Syawal, tak sempat lagi nak agihkan harta zakat, dah susah. Jadi untuk melancarkan proses pengagihan zakat fitrah tadi tu, maka bagus dipilih pandangan yang memanjangkan tempoh bayaran tadi tu. Macam tu kan. Macam mana kalau kita belum masuk hadis ni, intro je dulu ni kan, sebab tak jumpa perbahasan ni dalam kitab, dalam hadis yang kita baca ni kan. Jadi kita bagi intro. Macam mana kalau bayar? Mereka kata tempoh wajib tadi tu sama ada ghurubus syam, terbenam matahari, ataupun terbit fajar, sehingga solat raya. Tu tempoh wajib dia. Macam mana kalau dibayar lepas solat raya? Masalah. Kita kata tak, janganlah bincang macam tu. Tak, mesti kena bincang. Sebab benda ni berlaku dah. Ini kena bincang, dah ada berlaku je. Jangan kata macam benda jangan andai. Tak, dah berlaku dah. Kita kena selesaikan masalah ni. Macam mana kalau orang bayar lepas solat raya? Memang pun ada buat macam tu kan. Sini ada 2 pandangan lah. Pandangan yang pertama, dia ketat, habis saja solat raya. Maksudnya bila saja bermula solat raya tadi tu, berakhirlah maksudnya tempoh wajib bayar zakat tadi tu. Jika engkau membayarnya selepas solat raya, dia jadi sedekah je, dia kata. Mereka kata itu sedekah saja, tak menggugurkan maksudnya kewajipan zakat fitrah tadi. Tapi itu macam mana? Dia dah berdosa lah kan. Tapi kena bayar, kodok, bayar juga, tapi dia tak menggugurkan kewajipan zakat fitrah. Jadi macam tu pula dah. Pandangan yang kedua, dia membenarkan zakat fitrah tadi tu dibayar selepas solat raya. Ini pendapat disandarkan kepada Syafi'i juga kan. Mazhab Syafi'i juga, sebab dalam hadis yang kita akan baca nanti, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia sebut Yaumul Fitr. Nabi, maksudnya kami membayar zakat pada hari Al-Fitr, pada hari raya. Hari raya tu daripada subuh sampai ke maghrib. Dari subuh, yaum hari tu. Bahasa Melayu pun macam tu juga. Satu hari satu malam tu. Kalau satu hari saja, dia tak sampai malam kan. Jadi maksudnya daripada subuh, raya tadi tu bermula daripada subuh sehinggalah terbenam matahari Syawal. 1 Syawal, itu hari raya. Jadi kata sepanjang hari tadi tu boleh bayar zakat fitrah lah. Itu hadis yang Ibn Umar yang mengatakan Nabi memerintahkan kami untuk membayarnya antara solat subuh sehingga solat raya. Antara solat subuh dengan solat raya. Macam mana maksud hadis ni menurut pendapat kamu, mazhab Syafi'i, yang mengatakan boleh bayar selepas solat raya? Dia kata ni waktu sunat, mustahab. Ni waktu mustahab, digalakkan. Tapi selepas solat raya harus dibayar, tapi tak sunat kan? Dan sebagian mengatakan makruh saja. Makruh maksudnya sah kan? Macam tu je lah dia kata kan. Jadi dia kata makruh sebab apa? Makruh sebab dia ada kena-mengena dengan maslahat orang fakir miskin. Sebab dalam hadis Nabi kata agnuhum, kayakan mereka pada hari ini daripada meminta-minta. Kalau engkau lambat bagi, jadi kemungkinan mereka nak minta pada hari itu besar. Bila ada kemungkinan, semakin besar kemungkinan, semakin sunat tu tak ada, makruh yang ada. Macam tu. Dia kata makruh tu sebab dia membuka pintu kepada orang miskin untuk meminta pada hari tersebut, dan ini bersalahan dengan ruh ataupun objektif Idul Fitri tadi. Sebab itu dia kata makruh, tapi dia tak jatuh kepada hukum haram. Ini dah yang disandarkan kepada mazhab Syafi'i lah. Maksudnya sepanjang hari raya tu boleh lagi bayar zakat fitrah.
Ada pendapat lain. Ada pendapat lain yang disandarkan kepada Ibn Sirin, Ibrahim An-Nakhai, dan beberapa orang ulama lain lagi. Dia kata sehari dua hari selepas daripada raya tu pun labas, boleh, tak ada masalah. Dia jadi macam tu lah kan. Kita sebutlah pandangan tu kan. Jadi dia itu secara umumlah tentang beberapa intro tentang zakat fitrah ataupun zakatul fitr ni. Bab fardu sadaqatil fitr, bab kewajipan zakat fitrah. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ni tajuk ni ada dalam Sahih Bukhari, kewajipan zakat fitrah. Dia sebut kewajipan zakat fitrah ni adakah orang kata apa saja je, sebab kita pun tahu benda tu dah wajib. Kenapa dia nak letak tajuk kewajipan zakat fitrah lagi? Perlu ke tajuk macam ni kan? Kalau orang nak tanya, perlu sebab tak ada ijma' kat dekat situ. Ibnul Munzir dan beberapa ulama lain mengatakan ijma' ulama bahawa zakat fitrah itu wajib. Tapi dakwaan ijma' tadi tu ada masalah. Maksudnya boleh disanggah berdasarkan kepada nukilan daripada beberapa orang ulama yang dikira pendapat mereka yang mengeluarkan pendapat lain daripada itu. Ada pendapat yang disandarkan kepada mazhab Syafi'i, ada ulama dalam mazhab Syafi'i, ada pendapat yang disandarkan kepada ulama mazhab Maliki dan juga Hanafi yang mengatakan lain. Sebahagian mereka mengatakan zakat fitrah dia tak wajib, sunnah muakkadah. Ada yang cakap begitu. Tapi itu bukan amalan orang ulama zaman sekarang ni, tapi dalam kitab fiqh ada macam tu. Dan sebahagian mereka mengatakan dia dulu wajib lah, kemudian dah dinansahkan hukum wajib, sudah dimasukkan kewajipannya. Jadi ada pandangan begitu. Jadi pandangan ni menunjukkan tak ada ijma' kan. Tapi majoriti mengatakan dia adalah wajib, dan itu adalah pandangan pilihan Al-Imam Al-Bukhari. Sebab tu dia sebut dalam kitab Sahih Bukhari tu, dia sebut bab fardu sadaqatil fitr. Dia tak sebut wujub sadaqatil fitr, tapi dia sebut fard. Kalau dia sebut wujub, dia tak. Bagi sebahagian ulama, khususnya mazhab Hanafi, dia wajib bukan fardu, fardu bukan wajib. Di dalam lain dia bezakan antara wajib dengan dengan fardu. Tapi disebut sini fard, maksudnya dia sama seperti solat, benda itu diwajibkan. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hur wal dhakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Ini daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah mewajibkan, farada. Yang mengatakan dia sunnah muakkadah ataupun tak wajib tu, dia kata farada di sini maksudnya menetapkan, bukan maksudnya mewajibkan. Tapi Ibn Daqiqil 'Aid dia tolaklah andaian itu. Dia kata perkataan fard ini walaupun asal maksud dia adalah katabah, maksudnya penetapan yang tidak semestinya bermaksud wajib. Tapi dalam syariat Islam perkataan fard itu sudah diguna pakai dengan maksud khusus, iaitu wajib. Ini dipanggil uruf syar'i dalam usul fiqh. Ini dipanggil sebagai uruf syar'i. Uruf syar'i itu muqaddam atas ke atas uruf lughawi kan. Sama macam perkataan solat ada maksud lain kan. Tapi kita faham solat dalam syariat Islam, solat itulah kan salah satu daripada rukun Islam, tapi dia ada maksud lain solat tu kan. Tapi maksud lain tadi tu tidak diutamakan lah. Yang lebih utama adalah maksud solat
huruf syar'i tadi tu, masuk dari segi syarak. Macam tu kan. Jadi sama juga dengan perkataan farad dekat sini, yang kita utamakan adalah huruf syar'i, maksudnya wajib dekat sini, dan ada karinah yang menguatkan huruf syar'i ini. Sebab antaranya ada perkataan di akhir hadis ni, Ibn Umar berkata wa amara biha, Nabi perintahkan. Perintah kat sini wajib lah. Amara biha an tuadda, Nabi perintahkan zakat tadi tu dibayar. Macam tu kan. Ibn Umar mengatakan Nabi mewajibkan zakat fitrah, zakatul fitr, sa'an. Sa' kita dah bahaskan masuk sa' tadi tu, dia 5 kali benda ni, tapi dalam kilogram kita ada sebut sebelum ni, dia lebih kurang 2 kg sikit macam tu kan, 2 kilogram lebih sikit. Itu sa'. Satu sa' daripada tamr, daripada buah kurma, ataupun satu sa' daripada syair. Syair ni bali kan? Bijirin bali tu kan, dalam bahasa Melayu pun kita panggil bali juga kan. Jadi dia bukan, bali bukan gandum kan, bukan kan, bali tu bukan gandum kan, dia dekat-dekat lah tapi bukan kan. Jadi dalam bahasa Arab, bali tu disebut sebagai syair. Kalau gandum tu dia ada banyak lah, qamh, hintah, bur. Itu istilah merujuk kepada gandum. Dia lebih mahal daripada syair, qamh tadi tu kan. Syair ni murah sikit. Macam tu. Disebut syair, dia tak sebut gandum ataupun qamh, walaupun itu paling mahal di sisi mereka, sebab yang itu syair ni yang jadi ruji mereka kan. Ibn Umar mengatakan satu sa' daripada tamr dan satu sa' daripada bali, alal abdi wal hur, dan ia wajib ke atas siapa? Wajib ke atas hamba sahaya. Hamba sahaya mereka yang tidak ada harta kan, sebab mereka itu sendiri adalah harta tuan mereka. Tapi wajib ke atas mereka zakat. Sini menunjukkan bahawa zakat fitrah tadi tu tak sama seperti zakat harta yang hanya diwajibkan ke atas golongan kaya. Zakat fitrah tidak begitu nampaknya. Sebab tu jadi ada pandangan tadi yang mengatakan dia tak wajib tadi tu kan, sebab dia kata dia bukan macam zakat lah. Sebab kalau zakat tadi tu dia takkan diwajibkan ke atas selain daripada golongan kaya, tapi ni wajib ni. Sini dia kata wajib ke atas hamba, wal hur, dan wajib ke atas orang merdeka. Wal zakari wal unsa, wajib juga ke atas lelaki, dan wajib juga ke atas perempuan. Disebut perempuan di sini. Perempuan, isteri, ibu, anak kan. Perempuan tu semua perempuan. Isteri adalah yang ditanggung oleh suami. Ibu adalah orang yang ditanggung sama ada anak ataupun suami dia juga. Macam tu kan. Itu ibu. Anak ditanggung oleh bapanya, perempuan. Tapi walaupun begitu, wajib ke atas mereka itu zakat fitrah. Wajib ke atas mereka tidak bermaksud mereka yang membayar zakat fitrah. Kita dah sebut tadi tu tentang masalah isteri. Situ ada pandangan yang mewajibkan ke atas isteri tu bayar zakat dia sendiri, dan ada pandangan yang mengatakan yang membayar semua tadi ni adalah penanggung. Penanggung berdasarkan kepada asar yang lain lah. Was-saghiri wal kabir, ke atas kanak-kanak. As-saghir, kanak-kanak yang dia tak wajib puasa pun. Puasa pun tak wajib ke atas dia kan. Tapi walaupun tidak wajib puasa ke atasnya, wajib ke atasnya zakat fitrah. Wal kabir, dan orang dewasa, lelaki dewasa ataupun orang dewasa. Orang dewasa yang itu wajiblah puasa ke atas, dia mukallaf lah. Maksudnya zakat fitrah ni dia wajib ke atas mukallaf dengan juga ghair mukallaf, ke atas yang bukan mukallaf. Tapi yang penting dia ada syarat utamanya, minal muslimin, asalkan dia dalam kelompok orang Islam, maka wajib ke atasnya zakat fitrah. Kalau dia bukan Islam, tak wajib ke atasnya zakat fitrah. Tapi kalau di Islam, apa statusnya? Dia hamba ke, dia kanak-kanak ke, dia golongan wanita ke, dia golongan tua ke, muda ke, wajib ke atasnya zakat fitrah. Sebab dia punya alasan dia bukan mereka itu ada harta kan. Tapi alasannya yang macam kita sebut tadi, dua tadilah. Sama ada dia adalah
ibadah yang untuk membersihkan amalan puasa, ibadah puasa seseorang. Kalau puasa, kalau orang tak puasa tak wajib zakat lah kan. Okey, alasan yang kedua, dia berkait dengan raya. Ni semua orang beraya. Maksudnya kalau kau beraya, kau kena bayar zakat fitrah. Dia macam orang kata apa, yuran raya lah, macam tu lebih kurang kan. Nak beraya kena bayar. Ni raya sakan tapi dia tak bayar zakat fitrah pula dah kan. Salah lah pula kan. Kenapa disyariatkan sa'? Dia sebut satu sa'. Ini Ad-Dihliwi. Ad-Dihliwi ni seorang ulama daripada India, daripada New Delhi. Dia New Delhi, tapi ulama-ulama yang lahir kat situ, yang hidup kat situ, dia tak panggil Dilhiwi ataupun Dilhi, disebut Dihliwi. Dihliwi daripada Dihli, tapi kita sebut Dilhi. Tapi kalau dalam bahasa Arab Dihliwi kan. Al-Dih. Dalam kitab Al-Hujjatul Al-Balighah dia sebut sa', dia wajibkan zakat fitrah itu hanya sa'. Maksudnya lima tapak tangan ni. Sebab dia kata itu jumlah yang boleh mengenyangkan satu keluarga. Itu adalah kadar makanan yang boleh mengenyangkan satu keluarga. Satu keluarga. Dan dalam masa yang sama, dia tidak membebankan orang yang menderma kan. Banyak tu orang yang kaya rasa tak beban lah kalau nak bagi. Dan bagi orang miskin yang dengan kadar begitu sangat bermanfaat, dia boleh kenyang keluarga dia hari itu kan. Dengan kadar satu sa' tadi tu. Sebab itu dia sebut satu sa', itulah hikmahnya. Sebab itu ada perbahasan dalam kalangan ulama, boleh tak kita tukar sa' kepada jumlah saja, nilai saja. Nilai dan tengok juga kualiti kan. Kalau makanan itu berkualiti, kalau kita cukupkan dia satu sa', mungkin mahal kan? Macam tu kan. Mungkin boleh tak kita bagi setengah sa'? Ini ada pandangan sebahagian sahabat pun kan. Dan sebahagian mengatakan tak, kita yang mundabit apa ni, benda yang boleh diukur itu adalah sa'. Kenyang, apa ni, mahal, murah itu susah nak ukur kan. Dan dia berubah mengikut masa dan tempat. Tapi yang sa' itu, yang itu boleh ukur. Dia sama seperti musafir yang menjadi alasan kepada solat qasar. Kalau kita jadikan ukurannya masyaqqah, susah. Ada orang jauh berjalan dia tak ada masyaqqah, ada orang sikit jalan pun dia dah ada masyaqqah kan. Susah nak ukur yang itu. Tapi yang boleh diukur adalah musafir. Safar itu boleh diukur dengan kilometer. Jadi begitu juga dengan apa sa', yang ini dia kata boleh ukur lah. Kalau kau tukar kepada nilainya, boleh jadi nisfu sa' ataupun sa' ataupun aksar min sa', lebih daripada sa', sa'ain ke 2 sa', ni susah nak ukur. Macam tu kan. Jadi disebut satu sa' daripada buah kurma ataupun daripada bali. Di sini disebut 2. Dalam hadis yang kita akan tengok nanti, dia ada sebut lebih daripada 2 jenis makanan. Tapi dua ini adalah dalam kategori ruji. Ruji itu maksudnya makanan yang digunakan oleh penduduk tempatan sebagai makanan mereka lah. Makanan asasi, bukan makanan tambahan. Kita makanan asasi kita sepanjang masa adalah nasi kan. Tak ada tukar. Tapi sekarang ada kan? Ada orang tak makan nasi kan? Jadi dia punya ruji dia bukan nasi kan? Zaman perbahasan fiqh ini bermula, berlaku, mereka tak ikatkan ruji itu dengan satu makanan, dan dia boleh berubah. Dia kata ruji makanan bagi musim puasa lain, dia kata makanan ruji bulan puasa lain, makanan ruji luar bulan puasa lain, makanan ruji dia tak sama, dia kata. Jadi sebab tu ada pandangan yang dia tetapkan makanan ruji yang diwajibkan zakat fitrah tadi tu, dia kata makanan ruji bulan puasa. Ada yang cakap macam tu kan. Walaupun makanan itu tidak menjadi ruji pada bulan lain, tapi masuk bulan puasa, itulah yang orang adab kan. Jadi orang tak makan dah, yang lain makan tu je. Okey, itulah jadi makanan ruji kan. Jadi mereka dibincang kat situlah. Tapi sini senang, nasi kan. Kalau kat Malaysia beras je, tak ada dah benda lain. Macam tu kan.
minal muslimin. Kemudian Ibnu Umar berkata, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila solat, dan Nabi perintahkan zakat itu dibayar sebelum orang ramai keluar untuk mengerjakan solat. Solat yang dimasukkan di sini adalah solatul Id, solat raya tadi tu. Dia kaitkan dengan ayat apa ni, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka. Berjayalah orang yang tazakka, sini membersih, yang bersih sini maksudnya yang mengeluarkan zakat, dia kata. Tazakka yang bersih jiwanya maksudnya yang mengeluarkan zakat. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, kemudian baru solat. Jadi dia kata ini berkait dengan zakat fitrah. Dia bayar zakat dulu, selepas subuh datang, selepas itu baru dia solat. Ni pandangan yang mengatakan zakat fitrah tadi tempohnya tadi itulah antara solat subuh ataupun maknanya terbenam maghrib tadi tu sehinggalah solat raya. Bab as-sadaqah qabla al-Eid, bab sedekah, membayar zakat fitrah sebelum raya, sebelum daripada raya. Ini isu yang kita sebut tadilah, pandangan ulama yang yang membenarkan membayar zakat fitrah sebelum hari raya. Sebelum hari raya tadi tu terbenam matahari tadi. Itu pandangan yang disandarkan kepada mazhab Syafi'i, dan satu riwayat daripada Imam Malik. Syafi'i tadi pun pandangan jadid dia, pandangan baru dia, dan satu pandangan daripada Imam Malik, dan itu pandangan yang disandarkan kepada Imam Ahmad. Dan kita ada sebut tadi pandangan daripada mazhab Maliki dan juga mazhab Hanbali yang mengharuskan 2-3 hari sebelum hari raya dibayar zakat tadi tu. Maksud mereka mengharuskan benda itu untuk maslahat mereka yang mengumpul dan mengagihkan zakat tadi tu. Dan pandangan daripada mazhab Syafi'i yang start yang mengharuskan membayar zakat fitrah seawal masuk Ramadan, awal maksudnya yang hari pertama, yang awal yaum min Ramadan, hari pertama daripada bulan Ramadan tadi tu mereka dah haruskan bayar zakat fitrah. Dan pendapat yang ketat dia tak bagi. Itu pendapat yang disandarkan kepada Zahiriyah lah, dia tak bagi. Kena bayar dalam tempoh wajib kan, sebelum tak boleh. Sini Imam Al-Bukhari dia cenderung pada pandangan yang mengharuskan membayar zakat fitrah tadi tu sebelum maksudnya hari raya lagi. Sebab tu letak tajuk macam tu, as-sadaqah qabla al-Eid. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'amin wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal aqita wat tamr. Kalau tengok hadis Abu Sa'id ni tak ada pun cerita bayar zakat sebelum hari raya. Tajuk tadi tu qabla al-Eid. Saya dalam hadis yang lain mereka kata sebahagian mereka membayar zakat sebelum hari raya, sebelum daripada hari raya lagi. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami mengeluarkan zakat ataupun membayar zakat pada zaman Rasulullah SAW Yaumal Fitr, pada hari raya. Ini perkataan Yaumul Fitr pada hari raya yang kita sebut tadi menjadi sandaran dalam mazhab Syafi'i yang mengharuskan zakat fitrah tadi itu dibayar selepas solat raya, sebab dia kata masih lagi dalam mood raya kan, masih lagi dalam mood raya, sehingga terbenam matahari barulah habis Yaumul Fitr. Kadarnya sa'an min ta'am, satu sa' daripada ta'am, makanan. Di sini apakah yang dimaksudkan dengan makanan? Al-Khattabi mengatakan mereka iaitu ulama zaman tu bila disebut ta'am, yang ini bermaksud gandum. Ini bermaksud qamh ataupun hinta. Itu adalah makanan yang paling bernilai di sisi mereka. Sebab itu sangat bernilai, maka yang itu mereka sebut makanan, ta'am. Yang lain daripada itu mereka sebut nama lah, syair ke, tamr ke, tapi yang itu sangat bernilai, jadi mereka istilahkan sebagai ta'am, sebagai makanan. Ta'am ataupun kita dalam bahasa Melayu kita kata ni makanan ruji. Ta'am itu adalah makanan ruji ya. Maksudnya yang menjadi makanan asasi kita dalam satu-satu masa. Dan dia kata wa kana ta'amuna, sini sebut makanan kami pada hari itu adalah asyair. Sini dijelaskanlah makanan kami pada waktu itu adalah asyair, bali, wazabib, dan juga zabib. Zabib
itu apa ni, anggur kering kan, kismis kan. Zabib adalah kismis. Ini kismis mungkin kalau satu sak mahal daripada tepung gandum satu sak kan. Dia kismis sikit pun dah mahal, kalau satu sak lagilah mahal. Sini mereka kata tengok harga tak sama, tapi dia punya sukatan disamakan. Harga tak sama semua tu, tapi sukatannya disamakan, iaitu satu sak. Walaupun pada zaman Muawiyah, dan ada juga riwayat mengatakan pada zaman Umar bin Khattab, mereka buat penilaian semula terhadap sukatan zakat tadi tu, kadar sukatan zakat fitrah tadi tu daripada satu sak. Jadi mereka mengatakan boleh dibayar zakat setengah daripada sak jika makanan tadi tu makanan yang mahal ataupun yang bernilai. Wal aqid, apa itu aqid? Ini keju lah, sejenis keju lah. Ataupun dalam masyarakat Arab hari ni mereka sebut jubnah lah. Jadi istilah ni tak ada digunakan pada zaman hari ni. Kalau kita pergi ke negara Arab, mereka sebut jubnah. Yang daripada susu lembu itu dua lah, sama ada jubnah ataupun zibdah. Jubnah itu keju kita kata, zibdah itu butter. Semuanya daripada susu. Ya, aqid ini dia kata daripada susu yang dikeringkan. Susu yang dikeringkan. Sini maksudnya keju lah. Itu juga menjadi makanan ruji ataupun makanan asasi mereka. Satu sak daripadanya adalah kata apa, kadar zakat fitrah pada hari itu. Wat tamr, dan juga tamar. Jadi kalau kat sini ditetapkan adalah beras. Okay, sini ada isu sikit. Boleh tak kita tidak pakai barang ini sebagai zakat fitrah, tapi kita tukar kepada nilai dalam bentuk ringgit kan? Tiga mazhab tu, Syafi'i, Maliki dan Hanbali tak benarkan, tapi mazhab Hanafi membenarkan membayar nilai qimah. Maksudnya boleh dibayar daripada membayar dengan tadi tu makanan ruji tadi tu, beras contohnya, boleh ditukar kepada duit ataupun wang ringgit. Dan itu yang dipilih oleh ramai ulama mutaakhir sampai ke hari ni. Kita pun dah pakai duit je dah sekarang ni. Dan mungkin ada setengah-setengah tempat dia pakai hilah syar'iyah lah, dia letak beras kat depan, dia letak beras je kan. Dia kata kau beli beras ni, lepas tu beras ni kau bagi zakat, tapi bayar duit kan. Dipeganglah beras tu kan. Dah pegang. Semuanya adalah hilah syar'iyah. Sebab nak mengikat dengan satu-satu mazhab. Pandangan yang mengharuskan bertukar mazhab, dia tak ada isu lain tu, tak payah pun tak apa kan. Sebab ada mazhab, iaitu mazhab Hanafi, yang mengharuskan tanpa makanan uji boleh bayar dengan nilai. Jadi tak payah benda tu semua. Macam itulah. Bab sadaqatul fitri 'ala al-hurri wal mamluk. Bab zakat fitrah yang diwajibkan ke atas golongan yang merdeka dan ke atas golongan hamba sahaja yang tak merdeka, yang dia punya diri pun milik orang. Apa benda? Barak harta dia tak ada milik, tak ada benda yang dia miliki, dia pun milik orang. Itu mamluk kan, macam tu kan. Walaupun begitu, sebab dia Islam, maka wajib zakat yang kita sebut tadi kan. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin 'ala as-saghiri wal kabiri wal hurri wal mamluk. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah tadi tu sebanyak satu sa', 5 tapak tangan tadi, daripada bali ataupun daripada buah kurma kering, ala saghiri wal kabir, yang diwajibkan ke atas golongan kanak-kanak dan juga ke atas orang dewasa, dan juga ke atas orang yang merdeka, dan juga ke atas golongan hamba sahaya. Habislah kita tentang zakat fitrah ni.
kita masuk kepada kitab baru, iaitu kitab haji, Kitabul Hajj. Kita baca satu hadis lah. Bab wujubul haji wa fadlu, bab kewajipan haji dan juga kelebihan haji. Haji ni kewajipan dia dah disebut dalam sudah disebut dalam hadis yang masyhur, iaitu bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illa akhir hadis. Dan juga hadis Jibril yang Nabi sebut al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa tuqimus shalah, sampai habis. Di situ disebut salah satu daripada perkara Islam tadi itu adalah haji. Dalam hadis Ibn Umar tadi itu jelaslah kewajipannya, dan juga ada ayat Al-Quran, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Itu semua maksudnya nas yang menunjukkan kewajipan haji. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana al-Fadl bin al-Abbas radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, adik dia Al-Fadl bin Abbas, dia adalah orang yang dibonceng oleh Rasulullah dalam ketika, maksudnya radif maksudnya yang menunggang bersama dengan yang menaiki unta di belakang Rasulullah. Ketika Rasulullah mengerjakan haji, jadi yang membonceng di belakangnya adalah Al-Fadl bin Al-Abbas. Faja'at imra'ah, ni kisah lah, dia tak ada kena-mengena dengan tajuk tadi, tapi dia sebut kisah ni. Waktu Nabi buat haji, belakang dia Fadl bin Abbas, datang seorang perempuan. Faja'at imra'ah min Khath'am, datang seorang wanita daripada kabilah Khath'am. Cantik agaknya perempuan tu, tak tahulah kan. Tapi Fadl bin Abbas dia lama pandang kat perempuan. Dia kata faja'al al-Fadl yanzuru ilaiha. Al-Fadl bin Abbas pandang macam tertarik lah begitu. Ini naluri manusia lah. Wa tanzuru ilaih, perempuan tu pandanglah dia juga. Pandang-pandang macam tu kan. Nabi ada ni kan? Apa Nabi buat? Dia kata waja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal Fadl ila syaqqil akhir. Nabi pun dia kalirkan muka Fadl ke tempat lain, tempat lain. Dia dalam hadis Nabi kata fa innal ula lak. Pandangan yang pertama tadi tu rezeki lah kan. Yang kedua tak boleh dah lah, macam tu kan. Yang kedua tu dah tak jadi rezeki sudah kan. Dah jadi benda lain. Jadi pertama tu sekejap je, bukan lama kan. Kalau zaman remaja-remaja dulu, kami ni yang belajar di Al-Azhar tahu hadis tu kan, tapi dia takwil. Dia tengok perempuan tu, harap-harap pun gitu kan. Dia kata kalau dia cantik kau jangan pandang tempat lain, kau tengok dulu, nanti kau pandang tempat lain tak boleh tengok dah, dia kata. Haram dah, tengok sekali tu tapi lama-lama, dia kata. Yang itu takwil orang muda lah kan. Macam tu kan. Sini Nabi alihkan, menunjukkan walaupun sekali tapi lama tak boleh, sebab Nabi alihkan pandangan Al-Fadl bin Abbas dari itu daripada merenung lama kan, nanti dia scan. Jadi tak dibenarkan. Nabi alihkan pandangan Al-Fadl bin Abbas. Faqalat, lalu wanita tadi tu ini Nabi tak marah perempuan tu, dan dia tak marah Al-Fadl bin Abbas sebab ada maslahat di kat situ. Kalau dimarah, maslahat itu terhijab. Apa maslahatnya? Di sini dia untuk mendalami agama, untuk mendalami ilmu agama, untuk bertanya masalah agama. Dia untuk tujuan mendalami ataupun mengetahui hukum ataupun masalah agama ni, maka hal-hal seperti tadi tu percampuran yang menyebabkan apa ni, mungkin apa ni pandangan terganggu apa semua tadi tu, yang itu jadi soal kedua. Jadi Nabi tak marah pula lah kan, sebab situ ada maslahat. Perempuan tu datang, dia nak tanya masalah. Lalu perempuan itu bertanya, faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan kabira. Dia kata, wahai Rasulullah, kewajipan haji tadi tu
terkena ke atas ayahku. Maksudnya kewajipan haji itu dah sampai kepada ayahku kan? Telah sampai kepada ayahku tadi tu kewajipan haji. Maksudnya dia wajib mengerjakan haji. Tapi dia wajib dalam keadaan dia sudah berusia, syaikhan kabiran, dia sudah berusia. Maksudnya dia tiada kemampuan untuk mengerjakan haji jika melihat kepada fizikal dan juga kesihatannya, tak mampu. Tapi dari segi harta benda dia maksudnya dah cukup syarat, macam tu kan. Sebahagian mengatakan dia memeluk agama Islam ketika sudah berumur. Bila dia memeluk agama Islam, maka wajib ke atasnya haji, tapi dari segi fizikal tidak mampu. Kemudian dia tanya, la yasbutu ala rahilah, bapa aku ni tak boleh nak menunggang pun, tak boleh nak naik kenderaan pun, dia dah tak mampu. La yasbut, tak mampu untuk menaiki kenderaan. Apa hujja anhu, bolehkah aku kerjakan haji bagi pihak bapaku? Nabi kata na'am. Nabi kata boleh. Wadzalika fi hajjatil wada', dan itu berlaku ketika peristiwa hajjatul wada', haji selamat tinggal. Ini tahun ke-10 yang mana Nabi wafat pada tahun tersebut. Ini ada banyak hukum kat sini, tapi kita boleh simpulkan dekat sini boleh mengerjakan haji bagi pihak orang lain. Orang lain yang seseorang yang wajib ke atasnya haji, dia dan tapi dari segi fizikalnya tidak mampu, maka dia boleh mencari wakil, melantik seseorang sebagai wakilnya mengerjakan haji bagi pihaknya. Maka dengan orang itu mengerjakan haji, sudah gugur kewajipan haji ke atas dia. Dia kata dia sudah dikira melakukan haji, sama macam orang yang membuat rumah. Dia kata kita nak buat rumah tapi kita tak ada kemahiran membuat rumah, tapi kita adalah semua modal apa semua ada kan. Kita upah orang, seorang kontraktor untuk bangunkan rumah kita, untuk bina rumah kita. Dah buat, kita pun kata dekat kawan kita, siap dah aku buat rumah aku kan. Orang dia buat pun, tapi orang yang buat bagi pihak dia. Jadi dia kata begitulah keadaan dengan orang buat haji tadi tu. Dia tidak berkemampuan untuk mengerjakan haji dengan tubuh badan, dengan kesihatan yang tadi tu, tapi dia boleh wakilkan orang lain. Satu. Kemudian yang kedua, hadis menunjukkan boleh lawan jantina mengerjakan haji bagi pihak yang lawan jantina ni. Maksudnya perempuan mengerjakan haji bagi pihak lelaki, ataupun lelaki mengerjakan haji bagi pihak perempuan. Di sini ada khilaf dalam kalangan ulama yang mengharuskan orang lain mengerjakan haji bagi pihak kita. Tidak semua mereka itu mengharuskan perempuan mengerjakan haji bagi pihak lelaki, sebab dia kata tak sama dari segi perincian hukumnya. Perempuan boleh mengerjakan haji dalam keadaan dia memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala, dan itu tidak boleh ke atas kaum lelaki, dia katakan. Jadi sebahagian tidak boleh, tapi hadis menunjukkan boleh, sebab sini perempuan datang dan dia nak buat haji bagi pihak bapanya, dan tentulah dia buat haji dalam keadaan dia memakai pakaian yang menutup aurat, yang berjahit dan menutup kepala, yang itu tak boleh bagi pihak lelaki. Tapi Nabi kata na'am, Nabi membenarkan, mengharuskan hal itu. Jadi ini membezakan haji dengan solat, sebab solat tak boleh kita nak wakilkan orang lain solat untuk pihak kita. Untuk kita tak mampu nak solat, boleh tak kita suruh orang solat bagi pihak kita? Yang itu tidak boleh pada solat, tapi itu boleh pada haji. Macam tu kan. Cukup setakat dulu. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu.